Di dalam sebuah hadis yang menyatakan bahawa seseorang hamba Allah Ta'ala itu di hari akhirat kelak, apabila dia dapat berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka masuknya dia ke dalam syurga Allah bukan kerana amalannya, tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah termasuk kamu juga? Yakni adakah kamu juga akan masuk syurga dengan rahmat Allah bukan dengan amalan kamu?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hatta aku sendiri, sehingga Allah Ta'ala menjelubungi aku dengan rahmatnya, maka dengan rahmatnya aku dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Namun ada beberapa kelompok yang salah faham dengan makna hadis ini dengan mengatakan kalau begitu kita tidak perlu beramal kerana masuk syurga itu bukan dengan amalan. Masuk syurga itu dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apa perlu lagi beramal? Sebab jika seseorang itu tak beramal sekalipun, dia beranggapan bahawa kalau Allah merahmati dia, maka dia tetap masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun tanpa amalan. Ini adalah suatu silap faham. Dengan suatu kefahaman yang silap ini, ia menggugurkan seluruh sebahagian besar syariat Nabi SAW yang menyuruh kita untuk terus berusaha untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk terus berusaha beramal untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lebih luas. Kerana semakin besar rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semakin tinggi darjat seseorang itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun begitu, manusia yang meninggalkan amalan kerana hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ianya adalah suatu tindakan yang tidak benar, dan ianya disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bodoh, yakni orang yang tolol. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Orang yang tolol lagi bodoh itu apabila dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menderhakai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia menuruti hawa nafsunya, kemudian dia mengharap dan serah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah orang yang tolol. Ya, benar kita kena serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi setelah kita berusaha, setelah kita beramal, dalam hadis Rasulullah SAW menggalakkan kita dengan mengatakan fadilat amalan, lakukan yang amalan ini apakah fadilatnya, amalan ini apakah fadilatnya. Maka semua itu adalah kerana agama kita adalah gabungan antara usaha dan juga serah kepada Allah SWT. Yang masuk syurga dengan rahmat Allah SWT itu adalah dengan penyerahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam batin kita. Tetapi luaran kita kena berusaha. Kerana semakin kita beramal, semakin kita mengerjakan ketaatan, amalan soleh, perkara itulah yang sebenarnya menarik rahmat Allah. Jika seseorang meninggalkan amalan, na'udzubillah min dzalik, lama kelamaan dia boleh tercabut rahmat Allah SWT daripadanya. Dan na'udzubillah min dzalik, bagaimana kesudahan hidup kalau rahmat Allah tidak menyelubunginya? Boleh jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Seseorang boleh meninggal dalam keadaan tanpa iman, tanpa Islam, tercabut daripada iman daripadanya kalau dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan amalan adalah sesuatu yang kita perlukan untuk menemani kita di alam barzakh. Amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, kita perlukan ketika bangkit di padang mahsyar. Kita akan digolongkan di golongan yang mana adalah menuruti bagaimana amal yang kita lakukan di dunia. Kita masuk golongan kanan ataupun golongan kiri, itu adalah kerana amalan. Di neraca mizan yang akan ditimbang adalah amalan kita, amalan yang kita usahakan. Ada amalan kebaikan, ada amalan kejahatan. Dan tempoh masa yang kita akan lalu di padang mahsyar kelak, ianya adalah bergantung kepada amalan. Ada orang yang berlalu pada mahsyar, hari-harinya begitu pendek, ada yang begitu panjang sehingga satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun disebutkan dalam Quran. Dan perbezaan itu adalah berdasarkan kepada amalan yang manusia usahakan ketika di dunia. Dan ada hadis menyebutkan bahawa ada orang yang tenggelam dengan peluhnya pada paras lutut, ada paras kakinya, ada paras pinggang, ada sehingga tenggelam terus. Ada yang langsung tidak tenggelam dengan peluhnya, langsung tidak merasa panas di padang mahsyar. Dan semua itu adalah berdasarkan amalan yang dikerjakan di dunia. Dan lintas titian sirat, seseorang dapat lintas titian sirat ataupun dia akan tergelincir, itu adalah berdasarkan amalan yang diusahakan ketika di dunia. Dan dia dapat minum telaga Kausar, bagaimana ada orang dapat minum daripada tangan Rasulullah, ada daripada cawan yang Rasulullah berikan, ada yang dia perlu ambil sendiri. Itu semua berdasarkan amalan yang dikerjakan di dunia. Dan ya, jika dia berjaya dimasukkan Allah ke dalam syurga, itu adalah dengan rahmat Allah, itu dengan kesian Allah. Allah kesian kat kita. Sebab kerana ikutkan amalan kita sebenarnya tidak mencukupi untuk merasai nikmat yang secara infinity, kekal abadi dalam syurga Allah SWT. Ya, apabila kita berjaya masuk ke dalam syurga, itu dengan rahmat Allah. Tetapi pada ketika ini kita tidak tahu kita dapat masuk ke dalam syurga ataupun tidak. Maka tugas kita adalah untuk terus menambahkan amalan kita, untuk terus mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang diharam. Dan itu adalah usaha yang tidak sia-sia, dan segala amal kebajikan yang dilakukan oleh orang mukmin dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Asy-Syakur. Allah Ta'ala akan membalas segalanya dengan balasan yang seadil-adilnya. Wallahu a'lam. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.